حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة والدينا ولمشائخنا ومعلمينا ولأصحابنا في الدين ولجميع الأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik Allah, dengan pertolongan Allah, Allah masih lagi memilih kita untuk kita berbuat ketaatan, melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kerana Allah telah memberikan kita nikmat hidup pada hari ini. Dan kadang-kala kita terlupa nikmat yang paling besar adalah nikmat hidup itu sendiri. Jika mana kita tidak dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan sekali-kali dapat merasakan nikmat iman, nikmat Islam dan seluruh nikmat yang Allah peruntukkan kepada kita. Sebab itu, apabila kita telah dapat dihidupkan, dapat nikmat hidup ini, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan bincang seperti mana tajuk yang diberikan oleh tuan-tuan pihak masjid kepada saya. Bagaimana untuk kita mencintai Allah Subhanahu wa taala? Satu tajuk yang bagi saya besar, besar, besar dan besar. Kita sekarang berada dalam satu zaman yang penuh fitnah dan zaman yang akhir. Dan zaman inilah zaman yang mula orang melupakan Allah. Orang mula berpindah kasih dan berpindah sayang daripada Allah. Pada ketika inilah yang Nabi nyatakan kepada kita
umatnya berada dalam satu penyakit dipanggil wahan. Mereka mencintai dunia dan mereka takut untuk menghadapi mati itu sendiri. Maka tajuk ini pada saya adalah satu tajuk yang besar, kerana kita kena berpindah daripada mencintai selain Allah kepada mencintai Allah. Apabila ungkapan ini kita ungkapkan, mungkin pada fikiran kita, kita rasa rugi mencintai Allah. Kita rasa lebih baik aku mencintai dunia, kasihkan dunia, kasihkan makhluk. Dan apa yang aku dapat daripada mencintai Allah? Jika tuan-tuan lihat dalam hadis yang pertama dalam kitab hadis tentang hadis hijrah, Nabi nyatakan kepada kita cukup baik perkataan hadis itu, perkataan yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ma hajara ilaih." Siapa yang hijrah kerana Allah, dia akan dapat Allah dan Rasul. Siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat Allah dan Rasul. Siapa yang berhijrah kerana dunia, yang dia nak usahakan, ataupun seorang perempuan yang dia nak kahwin, dia akan dapat dunia, dia akan dapat perempuan. Dia takkan dapat Allah, dia takkan dapat Rasul. Lalu pada ketika akal kita dan otak kita yang tidak waras, kita akan memilih dunia dan perempuan terlebih dahulu. Tetapi bagi orang yang berfikiran waras, yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang berakal, dia sentiasa melawan hawa nafsunya dan beramal bagi barang selepas matinya. Dan kita terlupa, ketika kita mengambil dunia, berkehendak kepada dunia semata-mata dan perempuan yang kita nak kahwin, kita akan terlepas daripada habuan kita memperolehi Allah dan Rasul. Tetapi orang yang bijak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ia memilih Allah dan Rasul, ketika itulah seluruh dunia dan makhluk ini akan berkhidmat kepadanya. Kerana yang memiliki dunia ini dan yang memiliki makhluk ini adalah Allah. Sebab kita terlupa siapa pemiliknya. Kita terlupa siapakah pemilik dunia dan siapakah pemilik makhluk. Sebab itu Allah nyatakan dalam Al-Quran, bila kita mula buat satu perkara kerana habuan dunia, dan kita tidak akan dapat sedikit pun habuan akhirat. Ini janji Allah. Sebab itu, bagaimana untuk kita mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, hendaklah kita membersihkan diri kita selain daripada Allah. Ini sebenarnya yang Allah didik kita dalam ibadah. Lillahi ta'ala, salat lillahi ta'ala, masuk masjid
nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Buat apa pun dalam ibadah lillahi ta'ala, semuanya bagi Allah. Lil milk, lam, hanya untuk Allah, tak ada yang lain. Lalu dalam sembahyang kita berjanji dengan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tetapi penyaksian kita dan perjanjian kita, kita sendiri yang khianat. Tatkala kita mula lalai dengan habuan-habuan dunia. Tuan-tuan, hidup ini yang Allah bagi kepada kita 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun sebagai satu ujian. Ujian apa, tuan-tuan? Dunia ini, kata ulama, satu perhiasan, zina. Tatkala kita melihat perhiasan dan kemewahan itu, kita leka atau tidak? Kita ghalit atau tidak? Ketika kita mula leka, tuan-tuan, ketika itulah saat kita melupakan Allah. Tatkala kita mula melupakan Allah, lalu datang takdir Allah, ketika itu kita dimatikan oleh Allah. Sebab itu persoalan yang pertama sekali ditanya oleh malaikat Zabaniyah, man rabbuka? Kita masih tak ingat lagi Tuhan kita Allah. Ataupun dalam hidup ini kita mula tertipu dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Kita telah bertuhankan dunia, bertuhankan makhluk, bertuhankan nafsu, bertuhankan syaitan. Ketika itu kita mula ragu, tuan-tuan. Bila malaikat bertanya kepada kita, man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Dalam benak fikiran kita terlalu banyak Tuhan-Tuhan di dalam akal kita. Kerana di dalam hidup kita, kita banyak bergantung selain Allah. Kita tidak ikhlas bergantung kepada Allah. Kenapa saya katakan begitu, tuan-tuan? Tuan-tuan, selama hidup kita, apa yang kita risaukan? Tuan-tuan jangan jawab, tetapi tuan-tuan rasakan dalam qalbun tuan-tuan sendiri. Kerana Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam detik-detik hati saya dan hati tuan-tuan. Selama kita hidup ini 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, apa yang kita risaukan? Jika perkara itu kurang dalam hidup kita, kita resah tak, tuan-tuan? Jika perkara itu hilang dalam hidup kita, kita resah tak, tuan-tuan? Dan berapa kali, berapa banyak kita merasakan jika Allah itu hilang dalam hati kita, kita rasa gelisah dan resah. Berapa kali, berapa banyak jika Allah itu kurang dalam ingatan kita, kita resah dan gelisah dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, di mana kegelisahan kita dan ketakutan kita, di situlah tempat pergantungan kita. Perkara ini selalu saya nyatakan dalam kuliah-kuliah saya, tuan-tuan. Kita kurang duit dalam simpanan, kita cukup risau. Tetapi amal saleh Allah, amal saleh kita semakin berkurang. Ingatan kita dengan Allah semakin berkurang. Kita tak pernah resah dan kita tak pernah risau. Sebab itu, di mana tempat pergantungan kita yang sebenarnya, ataupun kita telah lama menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain? Ketika kita ditanya oleh Allah kelak, siapakah Tuhan kamu? Kita keliru untuk kita menjawab, Allahu Rabbi. Allah lah Tuhanku.
Kita tidak boleh tahqiq untuk menyatakan Allahu Rabbi. Allah lah Tuhanku. Sebab itu tuan-tuan, bila akidah kita, pegangan kita tahqiq dengan Allah, kita mula kenal Allah. Kita mula mengenali Allah. Sedikit demi sedikit mengenal Allah. Tuan-tuan, ini yang dikatakan ma'rifah. Kita mula kenal siapa Allah. Allah yang zatnya bersifat dengan Rahman dan Rahim. Maha pengasih dan maha penyayang. Kita buat salah bagaimanapun, Allah Subhanahu wa taala tidak terus mengazab kita. Ditangguhkan. Kenapa Allah tangguhkan azabnya? Kerana Allah masih memberi kita peluang untuk balik kepada Allah. Allah tidak terus azab kita, tuan-tuan. Boleh dengan diberikan wabak ini seluruh manusia dalam dunia dimatikan oleh Allah. Tetapi Allah pilih hamba-hambanya untuk dimatikan oleh Allah. Lalu Allah tinggalkan kita, hamba-hambanya yang selebihnya, diberikan lagi nikmat hidup. Allah masih beri kita nikmat hidup, tuan-tuan. Kawan kita Allah telah panggil disebabkan wabak ini. Ada maknya, ada ayahnya, ada anaknya. Tetapi Allah tidak panggil kita dan Allah tak pilih kita. Kenapa Allah tak pilih kita? Adalah hikmahnya. Rabbana ma khalaqta haza batila subhanaka faqina azaban nar. Allah masih memberikan peluang kepada kita untuk kita berbuat baik. Tetapi jika peluang ini kita masih gunakan perkara yang sama, tuan-tuan, kita masih sibuk dengan keduniaan kita, kita masih sibuk dengan perkelahian di antara kita, kita masih sibuk dan tidak berubah dengan pengajaran demi pengajaran yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka inilah yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Mereka ni ada telinga, mereka ada mata, tetapi mereka tidak mendengar dan mereka tidak melihat kebaikan. Mereka tak nampak kebaikan-kebaikan Allah. Mereka tak nampak kasih sayang Allah. Mereka tak nampak rahmat Allah. Masih lagi mereka lawan Allah. Kita lawan Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita lawan semula Allah. Allah bagi kita nikmat hidup, kita lawan Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah bagi kita nikmat rezeki, kita lawan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita ada nikmat itu dan nikmat ini, dan semua orang tidak menyanggah bahawasanya apa yang ada di sekeliling kita adalah anugerah Allah. Tetapi kita tidak sedar. Kita guna balik nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita lawan Allah. Kita mula gunakan nikmat telinga, lawan Allah. Kita guna nikmat mata, lawan Allah. Kita guna nikmat mulut, lawan Allah. Tuan-tuan, hari ini berapakah kalam Allah yang kita telah baca? Hari ini berapakah kalam manusia yang kita telah baca? Grup WhatsApp kita banyak, tuan-tuan. Adil tak kita dengan Allah? Berapa ayat Al-Quran yang kita baca, berapa ayat kalam Allah yang kita baca? Walhal nikmat mata ini anugerah Allah. Berapa ayat kalam-kalam makhluk yang kita telah baca dengan mata ini? Kita terlupa.
Allah berikan kita ini nikmat dengan kasih sayangnya. Allah sayang kita dan Allah kasih kita. Tidak dibutakan mata kita kerana kita telah menyalahi kasih sayang Allah. Allah sayang kita tuan-tuan. Walaupun kita menyalahi kasihnya, walaupun kita curang dengan Allah, Allah tidak tutup kedua mata kita. Kita semahu-mahunya membaca kalam makhluk dan kita meninggalkan kalam Allah. Nabi dah pesan kepada kita perkara ini. Besok Nabi kata, apabila hampir dunia ini dihancurkan oleh Allah, la yatruku minal Islam illa ismuhu wa la yatruku minal Quran illa rasmuhu. Orang tidak baca Al-Quran lagi dah. Orang tidak mampu baca Al-Quran. Al-Quran hanya tinggal resam. Tuan-tuan, saya tanya diri saya dan saya tanya tuan-tuan, berapa lamakah kita tidak memegang mushaf Al-Quran? Berapa lamakah kita tak cium mushaf Al-Quran? Berapa lamakah tangan ini tidak memegang mushaf Al-Quran yang ada di tiang-tiang masjid kebanyakannya? Berapa lamakah kita tidak memeluk mushaf Al-Quran di dada kita? Berapa lamakah kita telah membiarkan mushaf-mushaf itu berabuk di dalam rak-rak Al-Quran itu sendiri? Apakah besok kita tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah besok kita tidak akan dipersoalkan oleh Allah? Tuan-tuan, orang yang Allah sayang, jalan dia, apa yang disebut oleh ulama di antaranya az-zikru, sentiasa menyebut-nyebut namanya. Macam mana nak sebut nama Allah? Macam mana nak seru Allah? Allah ajar kita setiap minggu. Masa bila Ustaz, Allah didik kita setiap minggu pagi Jumaat? Allah didik kita. Cara mana nak seru Allah? Allah ni baik tuan-tuan. Allah ajar lagi caranya nak panggil Allah. Allah tak biarkan kita. Allah didik kita. Daripada kita lahir sampai kita dah tua, Allah ajar kita lagi. Allah didik kita. Mana? Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah ajar kita tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu Allah ajar kita, tatajafa junubuhum anil madaji'. Mereka renggangkan badan mereka daripada tempat tidur mereka. Maksudnya bangun. 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 Fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mereka berusaha keras untuk menghadap ke hadrah Allah. Mereka, orang yang beriman ini, mereka berusaha untuk munajat kepada Allah 2/3 malam. Mereka bangun buat apa tuan-tuan? Allah ajar, kalau bangun 2/3 malam buat ni. Buat apa? Yad'una rabbahum.
panggillah Allah. Panggillah Allah. Panggillah Allah. Jangan waktu sakit panggil Allah. Jangan waktu susah panggil Allah. Sekarang tengah sihat, panggillah Allah. Sekarang tengah senang, panggillah Allah. Apa salah tuan-tuan? Kita bangun tengah malam, yad'una rabbahum. Kita panggil Allah. Seru Allah. Ikutlah. Nama mana yang tuan-tuan rasa seronok? Tuan-tuan seronok dengan panggilan Allah. Tuan-tuan panggillah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Maafkanlah hamba-Mu ini. Hamba-Mu dah umur 60. Tapi hamba-Mu ni tak boleh balas kasih sayang-Mu ya Allah. Untuk bangun semayang sunat 2 rakaat pun hamba-Mu ini tak mampu ya Allah. Ya Allah. Maafkanlah hamba-Mu ini. Kau kurniakan kepada hamba-Mu ini anggota 7 yang sempurna. Tapi hamba-Mu tak boleh nak gunakan mata baca Quran. Hamba-Mu tak boleh nak guna telinga dengar kebaikan. Hamba-Mu tak boleh nak guna mulut sebut nama Engkau ya Allah. Walhal pendek saja nama Engkau ya Allah. Allah. Tapi Engkau tahan, Engkau tak bagi. Ya Allah. Ya Allah. Kau tengah marah aku ke? Ya Allah. Kau tengah benci hamba-Mu ini ke? Sampai Engkau tak benarkan aku sebut nama-Mu ya Allah. Tengah malam kita mengadu dengan Allah. Yad'una rabbahum. Bagaimana caranya kita nak menyeru Allah? Allah ajar kita sayang Allah dengan kita. Khaufan, takut. Takut apa tuan-tuan? Kata ulama, ada hamba yang takut sebab dia banyak salah. Dia rasa takut dengan Allah sebab dia banyak salah dengan Allah. Salah apa tuan-tuan? Allah bagi nikmat, kita salah guna pakai. Allah bagi harta, kita salah guna pakai. Kita tak ada harta, kita minta Allah harta. Ya Allah, luaskanlah rezeki aku, tambahkanlah rezeki aku. Tapi bila Allah minta harta kita, kita kedekut tuan-tuan, kita sayang. Ini harta aku, ini harta aku, ini harta aku. Sampai Allah ingatkan kita dalam suratul Munafikun ke, kalau tak silap saya. Kalau saya salah, tegur. Besok kita nak mati, bila malaikat nak cabut nyawa kita, kita cakap dengan Allah. Laula akharatani. Kalaulah boleh tangguh lagi lah ya Allah. Ni malaikat tengah cabut ni, nak cabut ni, tengah cabut tuan-tuan. Kita cakap dengan Allah. Laula akharatani. Ya Allah, boleh tak tangguhkan? Ya Allah,
boleh tak tangguhkan laula akharatani, ajal aku ni boleh tak tangguhkan, nak buat apa? Fa asaddaqa, ya Allah, aku nak buat baik, aku nak sedekah, aku nak sembahyang sunat. Masa hidup nak sembahyang sunat maghrib 2 rakaat tak larat, tuan-tuan. Masa hidup ni sembahyang sunat maghrib, ba'diyah maghrib 2 rakaat tak mampu kita, tuan-tuan. Besok kaki ni nak cakap apa dengan Allah? Kita sehat, tapi tangan kita tak mampu untuk angkat takbir, membalas kasih sayang Allah. Allah tanya, tuan-tuan, mana yang dikatakan besok Allah tanya? Summa latus'alunna yawma izin 'anin na'im. Ayat awal Allah ingatkan kita, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Cilakalah, kata Allah, mereka yang sibuk cari kemuliaan dunia, impun harta, cari kemewahan, kata Allah, hatta zurtumul maqabir. Tahu-tahu jasadnya mula orang bawa pergi kubur. Bila ditanya kepada kita, takut tak mati? Takut. Kenapa kamu takut mati? Saya tidak ada amalan. Tatkala kita hidup, kenapa kita tidak mahu beramal? Tuan-tuan, yang kita tipu ni Allah. Bila ditanya takut mati, tanya pula kenapa takut mati? Amal tak ada. Kemudian Allah bagi hidup, kita tak mau buat amal. Yang kita tipu ini bukan Abdullah, yang kita tipu ini Allah. Berapa lama kita tipu Allah? Berapa tahun kita dah tipu Allah? Tuan-tuan, Allah ada sebut dalam surah Al-Baqarah, yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka nak tipu orang beriman, mereka nak tipu Allah, rupanya mereka tipu diri mereka sendiri. Bagaimana mereka tertipu dengan diri mereka sendiri? Umur makin jalan, kita bukan makin muda, tuan-tuan. Kita makin tua, dan sampai ketika kita menemui Allah, kita tipu diri kita. Amal kita langsung tak ada. Saya banyak beramal, Ustaz. Betul. Amal pun banyak, mengumpat pun banyak. Amal pun banyak, hasad pun banyak. Amal pun banyak, lawan Tuhan pun banyak. Kita rasa kita ahli masjid, tapi dalam masjid kita masih bergaduh. Kita dirikan satu kewajipan, tapi kita meninggalkan kewajipan yang lain. Kita memang orang masjid, kita memang orang surau,
Tapi pasti ke dengan semayang ini kita boleh masuk syurga, tuan-tuan? Kita dah tinggal ke kata orang? Kita dah tinggal ke bergaduh sama sendiri? Walhal kata orang ini haram. Ada dalam Al-Quran. Bukan haram aridi, tapi haram zati. Ghibah ini, mengumpat ini, hasad ini. Kita tak boleh nak buang lagi, tuan-tuan, jahat-jahat hati kita. Kita tak boleh nak jadi insan yang baik pada sisi Allah. Tuan-tuan, takut ada ulama mengatakan mereka seru Allah, bermunajat dengan Allah dengan perasaan yang takut. Takut, kata ulama, takut mereka tidak diredai oleh Allah. Takut Allah tidak redha atas kita. Allah tak redha kita. Kenapa perlu redha Allah? Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Orang yang redha dan diredai oleh Allah, mereka golongan yang takutkan Allah. Mereka ini sentiasa cari redha Allah. Tuan-tuan, saya bila bercakap perkara ini, kadang-kadang saya rasa sedih. Kenapa, tuan-tuan? Zaman ni, kalau tak ada duit, tak boleh ada ilmu. Zaman ni, saya bermula, minta maaf ya tuan-tuan, dia bukan nak cerita diri saya. Saya mula mengajar seawal tahun 89. Seawal tahun 89. Saya ingat lagi, kitab mula-mula saya buka, kitab Bidayatul Hidayah, kitab Tauhid. Kitab Tauhid. Sekarang ni tuan-tuan, zaman kita, kalau masjid tak ada duit, tak ada program ilmu. Sekarang, tuan-tuan tak nampak ke perubahan dia, tuan-tuan? Tuan-tuan tak tengok ke lagi fitnah-fitnah ini yang berlaku di sekeliling kita? Minta maaf tuan-tuan, saya bercakap ini mungkin ada orang tak suka. Saya bukan minta kesukaan manusia, tetapi yang saya tuntut adalah kesukaan Allah dan keredaan Allah. Tuan-tuan, ini zamannya. Inilah tempatnya sekarang, inilah masanya. Inilah zamannya yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tuan-tuan. Dan pada masa yang sama ulama-ulama dicabut oleh Allah satu persatu. Ulama-ulama yang mukhlisin, ulama-ulama yang ikhlas kerana Allah, Allah panggil menghadap ke hadrahnya, menemui Allah. Kita tuan-tuan masih leka dalam perkara yang sama, masih duduk pada tempat yang sama, dan tak ada rasa risau pun dalam hati kita. Tuan-tuan, saya bercakap ini sebagai satu rintihan hati saya, tuan-tuan. Sehingga kan ada masjid-masjid yang memberitahu saya hal ini, Ustaz. Sehingga sekarang kalau orang tanya saya minta maaf, saya bukan cerita hal saya. Orang tanya saya kalau nak jemput saya macam mana Ustaz bayarannya setiap kali. Saya kata cukuplah. Kamu bayar saya dengan doa, saya dapat mati husnul khatimah.
Cukuplah dengan doa tersebut. Cukuplah. Mungkin orang kata Ustaz cakap saja. Tuan-tuan, pada malam ini live yang saya rasa banyak pada saya. Jikalah siapa-siapa nak jemput saya pada kuliah-kuliah tuan-tuan, tak payah beri apa-apa sagu hati, sampul apa pun daripada masjid. Bukan itu yang saya hendak daripada pihak masjid. Tetapi saya mohon dengan Allah, biarlah kedatangan saya ini berserta dengan rahmat Allah dan keredaan Allah. Tuan-tuan, besok kalau kita mati, kita duduk dalam liang lahat sorang-sorang aja tuan-tuan. Benda yang kita cari selama kita hidup ini, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Harta yang kita cari selama hidup sampai bertungkus lumus, bergaduh siang malam pagi petang, Nabi kata kita akan tinggalkan di rumah kita. Kawan kita yang ada di sekeliling kita, mereka cuma mampu hantar kita di tepi liang lahat. Satu saja yang akan meneman kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Amal salah kita. Inilah yang akan temankan kita. Sampai Nabi janjikan kepada kita, satu saat kita tuntut ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih baik daripada ibadat 1000 rakaat. Inilah bekal kita tuan-tuan yang kita nak bawa balik jumpa Allah. Inilah besok tuan-tuan. Sebab itu setengah ulama mengatakan, besok kalau kita mati, ketika kita mendapat habuan doa daripada orang Islam, yang doa wajibnya pada setiap Jumaat, Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Doa daripada orang Islam yang sunat, yang tidak wajibnya selepas salat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Apakah kata ulama? Pada ketika doa itu dibahagi-bahagikan oleh malaikat, orang yang tidak ada amal saleh dan miskin amal saleh di alamul barzah, mereka ini akan berebut-rebut bahagian doa itu daripada malaikat Allah. Mereka tunggu setiap hari, manakah bahagian dan habuan daripada anak-anakku, wahai malaikat? Manakah hadiah daripada anakku dan warisku serta keluargaku, wahai malaikat? Maka malaikat berkata, tidak ada hadiah dan habuan daripada anakmu, tidak ada habuan dan hadiah daripada adik kakak dan abangmu, tidak ada habuan daripada saudara maramu. Ini habuan daripada orang Islam lain yang mendoakan lepas sembahyang, Rabbana faghfir lana dzunubana. Ini doa pada setiap minggu yang dibaca oleh khatib. Pada khutbah yang kedua, anak kamu tidak mendoakan kamu, mereka sedang enjoy, mereka sedang senang hidup, membahagikan harta pusaka yang telah kamu tinggalkan. Tuan-tuan, kita tunggu nangis kita tuan-tuan. Kita tunggu tu nangis kita. Menyesal kita. Rupanya anak yang kita sayang tak boleh tolong kita. Adik-beradik yang kita sayang semua tak boleh tolong kita, baru kita tahu. Rupanya mereka tinggalkan aku sorang-sorang dekat sini. Ni kan ada dalam surah Sajadah kan?
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. Kita cakap dengan Allah, ya Allah, boleh tak hidupkan aku balik? Farji'na, boleh tak hidupkan aku balik? Allah tanya nak buat apa? Kita cakap apa dengan Allah? Na'mal salihah. Aku nak buat baik, boleh tak ya Allah? Kenapa engkau nak buat baik? Kita cakap dengan Allah, inna mukinun. Kami dah yakin ya Allah. Tapi setelah kita mati, boleh tak patah balik? Boleh tak kita balik? Tak boleh jawapannya. Kalau nak buat baik sekarang, jangan buang masa tuan-tuan. Jangan buang masa. Ustaz, letihlah buat baik. Tuan, pernah tak kita cakap, kita berpenat-penat cari dunia, kita tak rasa letih pun. Tapi dengan akhirat kita berkira, tuan-tuan, kita cari harta, tak letih pun. Dulu kita kerja 8 jam, tak letih pun cari duit. Seminggu cuma cuti 2 hari je. Kita tak letih pun. Tapi bila disuruh semayang sunat, kita mengeluh dengan Allah. Kenapa tak semayang sunat? Kaki saya sakit. Kita guna kaki dulu untuk apa? Untuk semayang. Kita guna kaki dulu untuk apa? Untuk Allah. Ataupun kaki kita sakit sebab dunia yang kita usahakan sehingga sekarang. Tak mampu kita tuan-tuan nak sujud dengan Allah. Lepas semayang isyak nak sujud dengan Allah. Semayang sunat isyak 4 rakaat. Percayalah cakap saya tuan-tuan. Jika malam ini Allah berikan rahmat dan hidayah pada saya dan pada tuan-tuan, tuan-tuan saksikan diri tuan-tuan. Bukan saya menyaksikan tuan-tuan dan tuan-tuan menyaksikan saya. Tapi kita saksikan diri kita masing-masing. Siapakah yang mampu pada malam ini untuk sujud sunat ba'diyah isyak 4 rakaat? Kerana mereka yakin dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang salat ba'diyah isyak 4 rakaat menyamai pahalanya ibadah pada malam Lailatul Qadar. Saya saksikan diri saya dan tuan-tuan saksikan diri tuan-tuan. Apakah aku mahu merebut habuan ini yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita akan kata malam besok ada lagi. Apakah pasti kita boleh hidup pada hari esok? Apakah umur itu kita tetapkan atau ia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketiga, orang yang takutkan Allah. Tempat yang ketiga, iaitu mereka takut jika mereka melupakan Allah. Tatkala iman mereka cukup kuat pada ketika itu, kasih mereka cukup tinggi dengan Allah, mereka takut mereka lupakan Allah. Kenapa tuan-tuan? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seorang mukmin dia tidak akan melakukan zina jika mana dia ketika itu mengingati Allah. Seorang mukmin yang masih mengingati Allah, dia tidak akan jatuh pada perkara kejahatan dan kemaksiatan. Itu ulama, orang-orang saleh yang kuat, mereka ini ingat kepada Allah, kenal kepada Allah. Mereka cukup takut, ya Allah, janganlah jadikan aku hamba yang lupakan Kau.
Sebab Nabi dia pesan kat kita, jangan tinggalkan Allah. Nescaya Allah takkan tinggalkan kamu. Jangan lupakan Allah. Nescaya Allah takkan lupakan kamu. Bila kita ingat Allah, Allah sentiasa ingat kita. Ini Allah sebut dalam Quran, uzkuruni azkurkum. Kalau engkau ingat aku, ingatlah aku, sebutlah aku ingat kamu. Macam mana tuan-tuan, Allah sentiasa ingat kita. Tuan-tuan, sehinggalah satu saat ketika kita susah, Allah, kerana kita tak melupakan Allah, ketika itu begitu cepat datangnya pertolongan Allah. Percayalah tuan-tuan. Allah sebut dalam Al-Quran, "Udhkuruni adhkurkum." Apakah kehebatan, apakah bahagian orang yang tak melupakan Allah ketika saat kita diuji oleh Allah dan kita mengangkat kedua tangan kita memohon pertolongan. Begitulah saat kita memerlukan bantuan Allah, kerana kita tidak pernah melupakan Allah, cepatnya datang secepat mana kita berkehendakkan pertolongan Allah. Cepatnya tuan-tuan. Sebab hamba yang Allah sayang sentiasa dipelihara oleh Allah. Kita ni Allah sayang sangat tuan-tuan. Bila sebut pasal kasih sayang Allah, luluh hati kita tuan-tuan kalau kita nak ucap perkara ni. Kita buat dosa, Allah ampunkan. Kita susah, kita minta hajat, Allah kabulkan. Tapi apa kita bagi Allah? Apa tuan-tuan? Balik ni, saya balik, saya duduk, saya genung. Tuan-tuan balik, tuan-tuan duduk, tuan-tuan genung. Tuan-tuan genung tengok di apa ya aku dah bagi Allah ya. Aku dah balas balik kasih sayang Allah dengan apa ya? Semayang aku banyak mana ya? Aku sebut nama Allah hari ini banyak mana ya? Aku buat baik dengan Allah hari ini banyak mana ya? Kita pun cakap, aku semayang 5 waktu. Mungkin yang ni sebab wajib. Kalau sunat, jika insya' ini sunat, mampu tak kita buat 4 rakaat tuan-tuan? Kalau maghrib ini sunat, mampu tak kita buat istiqamah? Kalau subuh nanti sunat, tidak diwajibkan, mampu tak kita